Ada ulama jawab, hak basah tengok ni dengan mata, bukan dengan hati. Naik matahari gapo tadi tu, naik apa ni fajar sodik gapo tu, dia berkait dengan mata. Hak berkait dengan mata dia tak nampak lah. Hak berkait dengan hati ni wahyu, tu wahyu. Hak berkait dengan hati. Hak berkait dengan hati kesedaran ni, misalnya kalau kita pejam mata, nampak ke bagian apa? Basah kena tengok dengan mata, tak nampak. Tapi hati kita apa ke mana-mana kan, nampak kan? Nampak dia, di rumah ni orang ni duk buat goni-goni ni kira-kiranya nampak bila kita pejam mata. Tapi hak kita tengok dengan mata nampak? Cerah tu, tak nampak. Begitulah juga ni berlaku. Satu jawapan. Yang kedua dia kata, ada ketikanya Allah SWT bui jadi lagu tu. Memang kesedaran dia tu tak ada. Supaya apa? Supaya manusia ni tahu bahawa Nabi tu manusia juga. Jangan lebih-lebih. Jangan kata dia ni ada unsur-unsur sifat-sifat ketuhanan. Jangan. Kalau Tuhan barulah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tapi kalau kata manusia, sebagai manusia dia tetap ada sifat tabi'i dia tu, semula jadi dia tu. Walaupun tidak semua, ada ketika Tuhan bui jadi gitu. Hikmatnya apa? Hikmatnya nak ayat kepada orang bahawa Nabi itu pun manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Aku hanya manusia seperti kamu. Yang ni dari segi zahir, dari segi zahir. Cuma dari segi hak lain tu lebih lah. Lepas tu babu isbaghil wudu. Isbaghil wudu. Ini bab menyempurnakan wudu. Tadi takhfif wudu, meringankan wudu. Ini isbagh, menyempurnakan wudu pula. Itu cara Imam Bukhari dia buat tu, tajuk dia tu memang molek. Tadi takhfif, ini isbagh. Takhfif tu lagu mana kita sudah tahu dah. Isbagh lagu mana? Imam Bukhari ambil kata-kata Ibnu Umar dalam tajuk dia. Tajuk dia tu penting. Tajuk dia tu penting. Dia ambil, kadang-kadang dia ambil ayat Quran. Selepas pada dia dalam tajuk dia tu, tajuk, lepas tu ayat Quran. Kadang-kadang hadis. Hadis tu pula macam-macam. Kadang-kadang asar. Asar ni macam di sini lah. Asar ni kata-kata sahabat. Dia mari Ibnu Umar berkata, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu ialah menyucikan. Ialah al-inqa. Isbaghul wudu maknanya al-inqa, yakni menyucikan anggota wudu. Lagu mana menyucikan itu? Hak ni hak Ibnu Umar kata. Imam Bukhari ambil hak tu, padahal banyak lagi pendapat lain. Biasanya kalau Imam Bukhari ni dia buat tajuk, lepas tu dia ambil hak tu, dia tak ambil hak lain. Dia nak ayat, dia setuju dengan hak tu. Itu cara dia, cara Imam Bukhari. Dia setuju dengan hak tu. Sebab kadang-kadang hadis tu sahih, dia tak mari. Jangan kita kata Imam Bukhari tak tahu. Tak. Dia tidak pilih hak tu, dia pilih hak lain. Dia tak mari hak lain, hak sesuai dengan hak dia. Dengan sebab itu Bukhari ni dia kena ngaji. Dia tak boleh baca sendiri, tak boleh, tak akan faham. Sebab kita tak tahu apa maksud dia buat gini. Kalau kita baca gitu saja, kita kata Imam Bukhari dia tak tahu kok, sedangkan hadis ni banyak lagi hak lain. Sebab apa dia tak mari, dia mari hak ni. Kita kena tahu cara dia tu, cara pengarang. Dia nak ayat, apabila dia mari gini, dia setuju dengan hak ni. Hak ni mazhab dia, hak ni lah hak dia pegang. Gitu, dia nak ayat pegangan dia, hak ni. Tak cara hak orang lain ikut lah orang lain tu. Isbaghul wudu dia ada beberapa makna. Satunya iaitu dengan membasuh tiga-tiga kali. Anggota yang dibasuh lah, tiga-tiga kali. Basuh anggota tiga-tiga kali. Yang kedua dengan dalak, orang panggil inqa, yakni gosok. Tidak semesti 3 kali basuh, sekali pun tak apa, tapi gosok molek, biar rata molek, biar gosok. Itu isbagh. Itu yang kedua. Yang ketiga, isbagh ni dengan makna italatul ghurrah. Yakni kita tahu dah hak dia sekat ni, sekat siku, sekat siku kita pelebihkan sikit. Kita pelebih. Itu termasuk dalam menyempurnakan wudu.
termasuk dalam menyempurnakan wudu. Imam Bukhari pilih inqa. Ini mana dia kira hak ni lah hak paling mustahab, menyucikan. Menyucikan itu kalau sekali pun sudah cuci, siapa ada maksud? Kalau 3 kali pun kalau tidak cuci, tak siapa juga maksud. Masuk isbah tu tak siapa. Misalnya kita kata ada sesuatu lah, ada cat ke, kena cat ke di anggota wuduk kita tu, sisi ikan kalau kita kata bila kita basuh 3 kali pun tak kena pada hakikatnya. Hak di bawah tu tak jadi. Tidak isbah walaupun 3 kali pun. Walaupun panjang lebih pada hak yang ditentukan pun tidak termasuk isbah. Isbah ni maksudnya menyucikan. Tak kira. Kira-kiranya kita kata hak lebih meyakinkan apabila gosok. Tapi dia tidak sebut juga jelas gosok tu tak. Kalau dia sebut gosok bermakna Imam Bukhari ini sependapat dengan Imam Malik. Di sini dia kata inqa saja, menyucikan. Mana kita pastikan bahawa telah cuci anggota yang dimaksudkan supaya kita bersuci itu telah suci. Tak kira lah, sekali pun boleh jadi suci dah apabila kita gosok molek misalnya. 3 kali pun boleh jadi tidak suci lagi. Kalau ada sesuatu yang menghalang ataupun kita tidak ratakan air, 3 kali pun boleh jadi tidak isbah juga. Hak moleknya kita buat belaka lah. Kita buat belaka 3 kali lagi, gosok lagi, lebih sikit kita kata tu hak moleknya. Di sini dia sebut riwayat Usamah bin Zaid. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat dari Arafah sehingga dia berada di Syam. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Syam, beliau berhenti, lalu dia pergi kencing. Kemudian dia tawadda, ambil air semaya. Walam yusbighil wudu, dengan tidak menyempurnakan air semaya. Dengan tidak menyempurnakan air semaya. Apa maksud tidak menyempurnakan ini? Dia ambil air semaya tapi tidak menyempurnakan air semaya. Maknanya air semaya ni ada 2, ada isbagh, ada tidak isbagh. Ada sempurna, ada tidak sempurna. Baik, kalau tidak sempurna tu jadikah? Apa yang dimaksudkan dengan tidak sempurna di sini? Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan wuduk yang tidak sempurna ini sebenarnya wuduk lughawi. Wuduk dari segi bahasa Arab, maknanya membersihkan, menyegarkan tubuh. Yang ini dengan dia basuh muka saja. Itu maksud wuduk yang tidak sempurna. Jadi dari segi zahir dia nampak macam air semaya, tapi sebenarnya tidak cukup. Basuh tu pada semua anggota wuduk tidak cukup. Ataupun dia basuh muka, basuh tangan ke apa, tapi kaki tidak dibasuhnya. Kaki tak basuh. Itu maksud tidak menyempurnakan wuduk yang pertama. Yang kedua, maksud tidak menyempurnakan wuduk tu dia ambil ringkas seperti tadi. Maksud tidak mengisbahkan wuduk ni ialah takhfif, yakni meringkaskan wuduk. Yang ni Nabi SAW ambil air semaya juga, tetapi sekali-sekali kah, dengan tidak gosok jauh benar kah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, memang dia tidak maksud nak ambil wuduk pun, cuma basuh saja. Sebab kita ada ketika kita berkomo-komo nak suruh segar, kita basuh muka gitu. Itu yang dikatakan sebagai wuduk. Tetapi yang jelasnya di sini ialah wuduk sungguh, wuduk istilahi, wuduk dalam istilah syarak lah. Yang ni cukup syarat dia dah. Cumanya tidak basuh 3 kali ke, tidak gosok juga benar ke, gitu. Saya pun kata semaya wahai Rasulullah, sebab masuk dah waktu semaya ni. Nabi SAW kata semaya di hadapan, kita semaya depan lagi.